Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, welcome back to Dr. Nas channel. It's all about marketing. Segala-galanya tentang pemasaran. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tentang 4 tips kaedah memilih teknik promosi yang berkesan, yang sesuai dengan produk anda, sesuai dengan planning yang telah dibuat oleh syarikat anda dan sebagainya, ya. Okey. Dalam istilah marketing, ada satu terminologi yang dipanggil sebagai promotional mix. Promotional mix tu kalau dalam bahasa Malaysia ni dikenali sebagai campuran pemasaran. So promotional mix ni tuan-tuan dan puan ada 4, iaitu advertising, sales promotion, personal selling dan juga public relation. Saya ulang semula, ada advertising, sales promotion, personal selling dan juga public relation. Ada 4. Tuan-tuan ingat tu, ya. Okey. Bagaimana pula nak aplikasikan yang 4 perkara tadi tu dalam konteks bisnes tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Okey, kita pergi satu persatu. Mudah-mudahan teknik ini boleh diaplikasi dalam syarikat tuan-tuan apabila menjual produk dan perkhidmatan nanti, product and services, ya. Okey, yang pertama ialah advertising ataupun pengiklanan. Okey, apa tujuan kita ada pengiklanan ni? Tujuan kita adakan pengiklanan ni ialah to reach the mass. Maknanya kalau tuan-tuan punya produk dan juga perkhidmatan tu dia punya target tu untuk pelanggan yang ramai, seluruh Malaysia contohnya atau seluruh dunia contohnya, tuan-tuan bolehlah memilih medium advertising. Apa medium yang ada tu? Kita boleh buat iklan dekat TV, kita boleh buat iklan dekat radio, kita boleh buat iklan dekat billboards, ataupun kita buat iklan dekat transit cards. Tuan-tuan tahu tak apa makna transit cards tu? Transit cards tu contohnya adalah iklan-iklan pada bas, pada taksi, pada bus stop, Dan tuan-tuan juga boleh buat pilihan untuk membuat iklan tersebut di YouTube. Okey. So, mana syarikat yang selalu guna iklan mengikut keadaan macam ni, Tuan Nazri? Syarikat-syarikat yang biasanya menggunakan teknik ini ialah contohlah macam Nestle, bila dia promote Milo tu kan. Tuan-tuan mesti ingat kan iklan, minum Milo anda jadi sehat dan kuat. Tengok iklan yang ingat tak iklan yang ada dekat bas tu, yang ada seorang lelaki tangkap bola rugby, yang lelaki dan perempuan dengan badmintonnya, Nah, itu semua iklan-iklan yang bersifat sebagai mass advertising, to reach the mass. Okey, yang target dia ialah untuk mendapatkan pelanggan yang ramai. Dengan apabila ramainya pelanggan melihat advertisement tersebut, ya. Okey. So itu iklan yang pertamalah, dipanggil advertising strategy. Sekadar berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam syarikat-syarikat besar kat dunia ni biasanya kalau ikut kajian oleh Mark Schumann dalam kajiannya yang ditulis dalam Top 200 Bold Ahead ni, dia mengatakan bahawa secara majoritinya syarikat-syarikat besar dekat dunia ni, dia akan spend lebih kurang 10 hingga 30% every single dollar yang dia dapat tu. Contohnya macam syarikat Procter and Gamble kan. Procter and Gamble adalah yang tuan-tuan mesti biasa dengan produk ni, yang keluarkan Gillette, yang keluarkan Febreze, ingat spray tu Febreze, kemudian deterjen Downy yang wangi tu. Saya suka dia punya bau tu, Downy ni kan. Dia orang spend ni lebih kurang setahun 4.39 billion US dollar. Dia spend untuk iklan saja. Dia spend untuk iklan. Kalau siapa penggemar Samsung pula, handphone tu, Samsung dia spend around 2.41 billion every year. So, apa signifikannya ni? Maknanya apabila dia orang fokus kepada advertisement, dia orang tidak locate duit untuk spend money for the advertisement. So macam saya cakap tadi, biasanya syarikat-syarikat yang ada dekat dunia ni akan spend lebih kurang 10 hingga 30% daripada duit yang mereka dapat daripada jualan barang-barang, ya. Kemudian cuma-cumanya satu saya nak pesan pada tuan-tuan, walaupun dia sesuai untuk semua jenis produk dan juga services, kaedah pengiklanan ni, tapi ingat tuan-tuan, message kenalah short, sweet and focus on convincing message.
Contoh kalau kadang-kadang kalau kita tengok iklan dekat billboard tu kan, kita tengok dari jauh tapi tulisan tak nampak kadang-kadang. Kita tengok dari jauh tapi banyak sangat perkataan-perkataan yang kita nak kena baca. So itu kaedah periklanan yang kurang sesuai. Kena iklan tu mesti short, sweet dan ada element of convincing power. Kalau tuan-tuan perasan lah advertisement, billboard advertisement dalam perjalanan daripada KLIA nak pergi ke Shah Alam, tuan-tuan cuba tengok iklan ECO tu. Dia ada ambil 4 atau 5 papan iklan, tapi message dia sangat simple. Dia keluarkan facts and figures saja. Itu contoh-contoh kalau iklan nak buat dekat billboard, ya. Kalau TV, radio dan sebagainya tu pulang kepada kreativiti tuan-tuan, seperti mana yang telah saya ajar sebelum ni, iaitulah mesti ada element of persuasive ke, to remind ke, to inform ke, ataupun to persuade ke. Benda-benda macam ni tuan-tuan kena ingat mengikut tahap-tahap produk, ya, untuk pengiklanan. So that was advertising, ya. Apa yang saya ceritakan tadi tu adalah advertising. Elemen kedua dalam campuran promosi ialah sales promotion. Apa pentingnya sales promotion ni? Kenapa? Sebab to stimulate purchase ataupun to stimulate impulse buying. Daripada tak nak beli, tiba-tiba tengok benda tu, try, terus beli, kan? Contohnya macam free samples, coupons ataupun rebates yang diberi oleh syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk-produk mereka, ya. Tuan-tuan ingat tak kalau tuan-tuan pergi shopping complex, apa syarikat yang selalu tuan-tuan nampak? Biasanya kita nampak macam shampoo, Sunsilk, ataupun Maggi, ataupun Vitagen, ataupun kalau tuan-tuan perasan Drinho pun ada buat, Yus pun ada buat. Kadang-kadang dia bagi kita free sample. Cik, sila rasa cik, free sample. Rasa, minum dulu. Nampak sedap ni. Ataupun sausage ke. Bila rupa-rupanya mengikut kajian bahawa kajian ni dijalankan oleh Lafayette Jones dalam kajian yang bertajuk Product Sampling, The Hidden Opportunity. Lafayette Jones ni mengatakan bahawa syarikat-syarikat yang menggunakan kaedah free samples, bagi coupons, dia akan stimulate purchase buying. Rupa-rupanya dia akan meningkatkan jualan at least 40% increase in sales. At least 40% increase in sales. Patutlah banyak syarikat-syarikat yang keluarkan produk-produk baru, biasanya dia akan beri free samples kepada ramai pelanggan-pelanggan ataupun bakal pelanggan. Bila pelanggan dah test produk tu ataupun pelanggan dah maksud saya mencubalah produk tu, mereka akan mesti terfikir, sedap juga produk ni, okey juga bila harganya macam ni. Hari ni untuk sebenar promosi, beli 2 pada harga RM8 contohnya. Kalau biasa punya harga adalah RM10. So mereka mengatakan bahawa ini taktik yang sangat berkesan untuk FMCG products, fast moving consumable goods, produk-produk dalam konteks makanan, shampoo, produk-produk dalam bentuk sabun, deterjen, dan sebagainya, ya. So itu boleh stimulate purchase dan juga stimulate impulse buying. Daripada tak nak beli, tiba-tiba dah test produk tu ataupun dah merasa produk, dah taste produk tu, tiba-tiba rasa nak beli pula, kan. dengan diskaunnya lah, dengan apa dan sebagainya, akhirnya menyebabkan rasa, wah, mesti belilah, sedap pula yang ni, kan. So jadi ada kawan saya yang bernama Haji Fitri lah, sama-sama mengerjakan fardu haji lu tahun 2009, kan. So Haji Fitri baru-baru ni beritahu saya dia jual produk madu original daripada ladang sendiri, fresh daripada ladang. Tajuk jenama madu dia ialah Abang Ji Madu Padu. Power nama dia, Abang Ji Madu Padu. Tapi dia menjual pada harga yang terus daripada ladang. So saya rasa antara kaedah yang sesuai untuk menggalakkan orang mencuba produk ni dan sekaligus membeli produk ni, mungkin boleh cuba try cuba kaedah sales promotion ni, ya. Bagi dulu free samples dan galakkan orang merasa, mungkin satu hari nanti tergerak untuk membeli barang tersebut, ya. Remember, kata Lafayette Jones tu, dia kata kaedah ini boleh meningkatkan sales sekurang-kurangnya 40%. Tadi advertising kita cerita, setiap syarikat-syarikat akan gunakan 10% hingga 30%, untuk dilaburkan kepada proses membina pengiklanan ni. Kalau sales promotion pula, rupa-rupanya teknik ni boleh meningkatkan jualan sehingga sekurang-kurangnya 40%.
mana mungkin lebih daripada tu. Okey. Yang ketiga ialah personal selling. Ingat tuan-tuan, tadi saya dah cerita tentang advertising, saya dah cerita tentang sales promotion. Kedua-dua kaedah tersebut sesuai untuk produk-produk yang bersifat fast moving consumable goods. Produk-produk yang harian yang orang makan ke, produk shampoo ke, produk ubat-ubatan ke dan sebagainya, yang itu sesuai untuk kita gunakan kaedah advertising dan sales promotion. Yang ketiga ialah personal selling. Personal selling ni macam mana kaedah dia? Ialah menjual daripada person to person. Tujuannya ialah to build relationships with customers. Nak establish lah relationship tu. That's why hubungan yang baik tu kena ada. Muka yang manis kena ada. Communication skill yang baik kena ada. Dan telinga kena tebal bila orang tolak, rejection tu. kena steady benda-benda tu semua. Okey. Cuma saya nak beritahu kat sini ialah apabila syarikat anda menggunakan kaedah personal selling ni, pastikan staff-staff yang jadi salesperson ni mesti ada product knowledge, appearance kena jaga, attitude pun kena jaga, behavior kena jaga bila berkomunikasi dengan pelanggan, dan communication skill pun kena ada. Sebab apa? Walaupun orang selalu cakap don't judge the book by its cover, tapi orang sekarang ni memang judge the book by its cover. Memang nampak appearance teruk aja, nampak macam selekeh je, tanya satu soalan tak dapat jawab aja, atau beri jawapan yang macam ular, kesana kemari, tak fokus straightforward to the question and the answer, orang dah mulalah skeptical. Sebab tu product knowledge tu penting, communication skill tu penting, appearance tu kena jaga, attitude kena selalu nampak positif, communication skill tu penting, especially kalau orang menolak produk tu. Telinga kena tebal lah. Steady lah kan. Apa syarikat-syarikat yang biasa menggunakan kaedah ni? Contoh kita tengok Canon, Xerox, jual photocopy machine kan. Kemudian Konica Minolta, dia jual teknologi, software, mesin dan sebagainya. Tractors Malaysia. Tapi ada juga produk-produk yang bersifat FMCG tadi, fast moving consumable goods ni. Contoh macam Kowe, macam Amway, macam Shaklee, dia orang guna kaedah tu. Tetapi kebiasaannya, kaedah personal selling ni sesuai untuk produk-produk yang bersifat technical, yang memerlukan salesperson explain secara detail macam mana technical specification satu produk dan macam mana nak gunakan produk tersebut, ya. So, satu perkara yang saya nak ingatkan lagi ialah focus on asking the customer's problem first. Jangan straight away terus cakap, cik, nak beli barang ni tak? Terus tunjuk kat dia. Memanglah mendapat dah lepas tu. Kita kena tanya dulu problem dia apa, dan sudi tak kita beri solutions untuk problem tersebut, penyelesaian untuk problem tersebut. Jangan ni pantang bila nak jual produk ni, jangan terus cerita tentang produk tersebut. Develop relationship dulu. Cuba establish relationship tu dulu, dan nampak selesa berbual dan macam ada chemistry, baru masuk kebaikan tentang produk tu. Tapi aim tadi ialah berdasarkan apa yang saya cakap tadi, mula-mula tanya problem kalau dia ada, dan tanya dia hendak tak kalau kita bagi solutions untuk problem tersebut. Itulah cara-caranya apabila membuat communication skill dalam konteks personal selling ni. Okay? Dan Zig Ziglar kata, relax lah apabila terima objection. Orang reject barang kita kan, reject kita punya idea, relax. Dan Zig Ziglar kata, gunakan 3F. Apa 3F tu? Feel, felt dan juga found. Wow. Feel, felt dan juga found. Apa 3F tu Dr. Nazri? 3F tu yang pertama tadi saya cakap lah, feel, felt and found. Gunakanlah ayat power sikit. Contohnya, dia dah reject dah. Contohnya, okay sir, I can see how you feel now. I can see. Others have felt the same way too until they found this product, sir. Cakap macam tu kan. Apa maksudnya? Tadi kita kata, okay tuan, saya faham masalah tuan. Okay. Yelah, sebelum ni orang-orang lain pun cakap benda yang sama juga. Tapi bila mereka jumpa produk ni tuan-tuan, rupanya masalah mereka selesai. Nampak tak? So itu kaedah-kaedah yang diajar oleh Zig Ziglar apabila berhadapan dengan orang yang menolak produk kita.
ataupun idea yang kita berikan kepada mereka, ya. Now, itu adalah berkaitan dengan personal selling. Yang keempat, sebelum kita pergi yang keempat ni, yang ketiga tadi personal selling, produk apa yang sesuai? Produk yang sesuai adalah produk-produk contohnya macam mesin, automobil, atau apa-apa produk yang require technical specification punya explanation, further explanation. Okay. Now, yang terakhir sekali adalah public relation. So, kita dah selesai tadi advertising, kita dah selesai sales promotion, kita dah selesai personal selling. Yang keempat adalah public relation. Kaedah ini bolehlah tuan-tuan gunakan kalau tuan-tuan nak menonjolkan syarikat tuan-tuan sebagai positive image dan juga untuk memberi pendidikan kepada pelanggan, memberi pengetahuan kepada pelanggan, ya. Saya bagi contoh. Contoh syarikat macam Milo. Dulu kita tertunggu-tunggu kan kalau hari sukan van Milo ataupun truck Milo datang. Kemudian kita beratur lah panjang-panjang, dapatlah air dalam banyak ni, satu gelas kecil tu, tapi puas betul kan. Walaupun dapat minum tu sedikit, tapi nikmat minum tu sedap betul, ya. Kalau yang untung sikit dapatlah siapa mak bapak cikgu dapatlah lebih sikit kan. Yang kita ni mak bapak orang-orang biasa je ni, dapatlah satu cawan kecil je tu, tapi tak apalah, syukurlah daripada tak dapat kan. Now, apa yang kaedah yang digunakan oleh Milo tadi tu? Milo menggunakan kaedah apa? Event sponsorship. Bila ada event-event besar, dia bagi event Milo tu, dan sponsorlah seberapa ramai pelajar yang ada untuk minum, dan terus dia ingat, minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Kan? Especially hari sukan. Kemudian kita tengok Shell dan Petronas. Shell dan Petronas buat apa tuan-tuan? Dia tak direct pun cerita pasal minyak tu. Dia hanya cerita tentang kempen keselamatan, green marketing, Earth Hour dan sebagainya, ya. Kempen keselamatan jalan raya tu, yang tadi saya cakap kempen keselamatan tu kan. Maknanya apa? Maknanya dia orang indirectly menggunakan kaedah event sponsorship ni dan consumer education ni untuk menonjolkan syarikat mereka. Contoh McDonald, Burger King sekarang dah mula menggunakan the support marketing campaign dengan menggunakan environmentally friendly packaging, kan. Apa lagi tuan-tuan yang boleh digunakan oleh tuan-tuan dalam konteks sekarang ni? Sekarang ni masuk COVID-19, bila ada program bakul makanan, tuan-tuan masuklah, sponsorlah makanan-makanan dan sebagainya. Dalam masa yang sama, orang akan melihat, penerima bakul makanan tersebut akan melihat, wow, beras ni daripada Faiza contohnya, atau wow, beras ni daripada Jasmine dan sebagainya. So, perkara-perkara macam ni akan menonjolkan produk tuan-tuan dan perempuan, akan menonjolkan branding tuan-tuan dan perempuan, akan menggalakkan orang strongly position your brand inside the consumer's mind tu. Dia akan ingat sampai bila-bila. Itulah peranan promosi yang paling penting dalam syarikat. Ingat tuan-tuan dan perempuan, saya nak pesan ada 4 kaedah pemilihan promosi. Jangan main sembarang-sembarang saja. Tengok jenis-jenis produk tuan-tuan. Kalau advertising, sales promotion memang sesuai untuk produk-produk FMCG ni. Kalau personal selling tadi sesuai untuk produk-produk yang bersifat technical. Public relation ni sesuai untuk organisasi yang establish dekat marketplace untuk menonjolkan positive image kepada pelanggan dan juga bakal pelanggan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, semoga bermanfaat. Semoga boleh applykan knowledge yang ada pada hari ini dalam syarikat tuan-tuan dan puan-puan apabila nak memilih kaedah promosi. Dan kita jumpa di masa akan datang, dan semoga tuan-tuan berjaya dalam perniagaan, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.